Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TS25 kepada para peserta yang dikasihi sekalian. Hari ini saya akan bicarakan soal matlamat dan objektif TS25. Dalam kuliah yang lalu, saya telah terangkan berkaitan dengan kerangka konsep TS25 yang meliputi 4 perkara, iaitu yang pertama, pemimpin berkesan; yang kedua, guru berkualiti; yang ketiga, persekitaran pembelajaran bermakna; dan yang keempat, sokongan PIBG dan komuniti. Hari ini, saya akan sentuh soal matlamat dan objektif TS25. Mengapa ia diwujudkan? Untuk makluman para peserta sekalian, TS25 ialah program transformasi sekolah sehingga tahun 2025. Ia merupakan usaha holistik pihak KPM untuk meningkatkan pertama, kemenjadian murid, dan yang kedua adalah sekolah berkualiti. Keywordnya adalah kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti, sejajar dan seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau kita sebut juga sebagai PPPM. Oleh sebab itu, mana-mana sekolah yang sudah diterima, yang sudah menjadi sekolah TS25, visi dan misinya mestilah dibina berdasarkan kepada kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Dua, ingat kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Inilah matlamat akhir TS25 apabila kita melaksanakannya nanti. Baik, tuan-tuan sekalian. Apakah beza kemenjadian murid dengan sekolah berkualiti? Kemenjadian murid ialah untuk murid. Sekolah ialah untuk sekolah. Dari segi kemenjadian murid, kita ukur berdasarkan kepada kemenjadian akademik, kemenjadian sasiah dan juga kemenjadian co-curriculum. Tiga-tiga itu mestilah terbina, terangkum di dalam satu kerangka yang saling terkait antara satu sama lain, yang saya gelar sebagai IQ, SQ, EQ. IQ, SQ, EQ. Ini semua berada dalam akademik, sasiah, co-curriculum. Dalam akademik, keutamaan kita ialah kepada PBD. Itu kita mengukur tahap pencapaian anak-anak tadi. Kita juga mengukur tahap MTM, melepasi tahap minima. Kita juga mengukur tahap LMS, layak mendapat sijil. Kita juga mengukur berkaitan dengan PNGK bagi STPM. Kita juga mengukur berkaitan dengan keboleh pasaran. Ini semua adalah untuk murid. Sebab itu kita panggilnya sebagai kemenjadian murid. Manakala di bawah sasiah pula, dia terkait dengan disiplin. Ia terkait dengan sikap. Ia terkait dengan adab. Dia terkait dengan akhlak. Bina insan. Inilah antara tunjang utama kemenjadian murid. Dan yang ketiga berkait dengan KOKO. Berkait dengan co-curriculum ini, yang kita nak bina dengan untuk kemenjadian murid ialah soft skill ataupun kita sebut sebagai kemahiran insaniah. Soft skill. Oleh sebab itu, tiga-tiga elemen ini perlu digandingkan, perlu dibina, perlu diperjelaskan, perlu dibangunkan oleh sekolah dalam konteks kemenjadian murid. Kita bergerak pula kepada sekolah berkualiti. Sekolah berkualiti untuk sekolah. Saya bagi contoh. Orang selalu bercakap soal GPS, Grade Purata Sekolah. Untuk murid atau untuk sekolah? GPS itu bukan untuk murid, dia adalah untuk sekolah. Murid tidak akan gunakan GPS untuk melanjutkan pelajaran. Tak boleh. Sebaliknya, dia akan menggunakan keboleh pasaran untuk dia melanjutkan pelajaran pasca SPM. Oleh sebab itu,
Kalau kita fokus kepada GPS, dia adalah dalam konteks sekolah berkualiti. Kita fokus kepada SKPN G2, standard 1 sampai standard 4. Ia adalah berkaitan dengan sekolah berkualiti. Kita fokus kepada pembangunan pusat sumber. Dia berkaitan dengan sekolah berkualiti. Begitulah seterusnya keuangan, keceriaan dan sebagainya yang tak berkaitan dengan kemenjadian murid secara direct, kita panggil sebagai sekolah berkualiti. Namun begitu, dua-dua komponen ini dia saling bergandingan. Bukan dua entiti yang terpisah. Dia saling membantu, dia saling terkait. Kemenjadian murid dipengaruhi oleh sekolah berkualiti juga dipengaruhi oleh kemenjadian murid. Jadi tuan-tuan sekalian, kena faham betul-betul dua konsep ini supaya bila kita membina visi dan misi sekolah, dia tak lari daripada kemenjadian murid dan sekolah berkualiti, di mana fokus utama kita ialah berkaitan dengan kemenjadian murid. Kemenjadian murid itu dulu yang harus diutamakan, barulah kita bergerak kepada dimensi-dimensi yang lain. Baik, seterusnya kita tengok indikator. Apa yang kita nak ukur berkaitan dengan kemenjadian murid? Saya kata yang pertama, kita pergi kepada kemenjadian bina insan. Kalau untuk orang Islam, dia berkait dengan solatnya, berkait dengan akhlak dan adabnya, berkait dengan pengurusan dirinya, berkait dengan pengurusan masanya, berkaitkan dengan amalan nilai murninya. Ini adalah kunci utama yang kita nak bangunkan di peringkat sekolah. Berkait dengan yang kedua, kemenjadian disiplin. Disiplin pula melibatkan kehadiran murid, melibatkan kes disiplin, sama ada berat, sederhana, ringan, melibatkan penyalahgunaan dadah. Indikator-indikator ini seharusnya kita guna dan kita bangunkan, kita intervensikan untuk membantu memajukan kemenjadian murid. Berkait dengan kemenjadian akademik, yang kita ukur, yang kita tengok, indikatornya ialah berkaitan dengan MTM, berkaitan dengan LMS, berkaitan dengan koboleh pasaran dan sebagainya. Manakala kemenjadian co-curriculum pula berkaitan dengan menjulang kebitaraan sekolah, berkaitan dengan memperkasa soft skill murid. Jadi semua ini adalah indikator-indikator yang boleh kita tengok bila kita bercakap mengenai kemenjadian murid di sekolah. Dan ketiga-tiga ini haruslah digembeling bersama, haruslah digabung bersama sebagai holistik, terangkum apabila kita menggerakkan, membangunkan sekolah dalam kerangka TS25. Selain pada itu, TS25 juga mempunyai objektif untuk mengaplikasikan konsep dan amalan PDP terbaik yang berfokus. Kemudian membangunkan kepakaran dalaman. Hari ini kita pentingkan kepakaran dalaman. Guru sebagai pembimbing untuk rakan-rakan sebaya. Keteladanan rakan setugas. Itu kata kunci yang ada dalam gelombang ketiga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Keteladanan rakan setugas. Di sinilah letaknya objektif TS25 itu. Dan akhir sekali kita membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Ingat, apabila kita sentuh soal persekitaran, kita sentuh soal environment, sama ada emosi, environment fizikal, environment sosial, environment emosi, dia juga bertujuan untuk membangunkan kemenjadian murid. Jadi akhirnya semuanya menjurus ke arah kepada kemenjadian murid. Okey. Apabila sekolah tuan-tuan dipilih sebagai sekolah TS25, apa yang tuan-tuan akan buat? Tahun pertama, tuan-tuan akan laksana mengikut modul. Tahun yang kedua, tuan-tuan akan buat amalan, mengamalkan apa yang telah dilaksanakan, apa yang telah dipelajari dalam modul. Kemudian tahun yang ketiga, membudayakan. Dan tahun keempat seterusnya ialah melestarikan, mengekalkan. Sebab itulah kita tak boleh lihat TS25 ini impaknya dalam setahun. Impaknya mesti lebih daripada 3 tahun. Tak boleh kita nak tengok impak serta-merta kerana transform ini melibatkan perubahan secara beransur-ansur. Baik, seterusnya saya sentuh soal
Apakah modul yang akan tuan-tuan hadapi dalam TS25 ini? Yang pertama, berkaitan dengan modul 1 ialah bimbingan dan pementoran. Modul 2 ialah menerajui kepimpinan. Modul 3 menerajui pembelajaran. Modul 4 persekitaran pembelajaran yang positif. Di sini kita akan jumpa dengan bimbingan instruksional. Modul 5 berkaitan dengan penilaian. Apa yang dah kita buat dalam modul 1 sampai modul 4 akan kita nilai dalam modul 5. Modul 6 sangat cantik yang kita panggil sebagai Unpacking the Curriculum. Di sinilah lahirnya KM Art, kefahaman melalui reka bentuk. Modul 7 berkaitan dengan redesigning, dan akhir sekali modul 8 berkaitan dengan digital tool. So 8 modul ini tuan-tuan akan alami dalam tempoh 2 tahun. InsyaAllah tuan-tuan akan menjadi sekolah TS25 yang hebat. Sekian dulu. Kita jumpa dalam kuliah yang ketiga. Semoga tuan-tuan akan dapat manfaat dengan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.